Link satu clear. Kita akan tunggu lebih kurang 2 atau 3 minit lagi kerana rakan-rakan kita masih lagi cuba nak masuk di masing-masing. Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Diucapkan kepada semua. Terima kasih bersama kami pada petang ini di mana kita akan laksanakan taklimat pengurus pasukan program pembangunan dan kejahatan kemahiran sukan meretas desa MSSD secara atas talian tahun 2021. Bagi memulakan majlis, kita mulakan dengan kitab Al-Fatihah. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang dihormati barisan pengetua, barisan guru besar, betul-betul pula kepada penolong pegawai pejabat pendidikan daerah. Seterusnya pada pegawai teknik MSSD, push, penolong kanan kurikulum, jurulatih, ketua jurulatih, guru-guru, wakil-wakil daripada sekolah-sekolah yang didaftarkan di Negeri Sembilan. Alhamdulillah, terima kasih. Pada petang ini seperti yang telah kita janjikan, kita akan ada taklimat. Untuk makluman semua, pada petang ini kita menggunakan Google Meet dengan 5 link dan mungkin ini merupakan kali pertama kami pun cuba try untuk menggunakan 5 link tanpa gangguan. InsyaAllah semoga berjalan lancar sehingga ke akhirnya. So untuk maklumat tuan-tuan, harap clear dengan kita punya slide. Kita ada paparan slide selain daripada pembentangan aturan dan beberapa aspek-aspek tentang program pembangunan dan kejohanan kemahiran sukan meretas desa yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 ini. So seperti yang sedia maklum, ada 3 event yang akan kita laksanakan untuk meretas desa. Yang pertama, kita panggil dia sebagai virtual run ABC 2.0. Yang kedua, skipping up 60 second.
Dan yang ketiga plank quick 180 second. Right? So harap tuan-tuan dan puan-puan sudah dapat panggilan ataupun surat untuk taklimat pada petang ini seperti dalam paparan yang dikeluarkan oleh UPBM JPNS. Bermula pada tahun 2021 ini, segala surat menyurat yang berkaitan dengan kod akademik dan kod kurikulum sukan dan permainan adalah melalui Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan di bawah Unit Pembangunan Bakat Murid. Kita dimaklumkan bahawa penolong pengarah UPBM JPNS Encik Abdul Rahim bin Abdullah yang sepatutnya membuat ucapan haluan, beliau terlibat dengan urusan rasmi yang lain. Dimaklumkan ada meeting penting bersama daerah-daerah di Negeri Sembilan dan beliau akan masuk dalam meeting kita selepas ini dan kita akan bagikan sedikit slot kepada beliau apabila beliau bersama kita. So kita teruskan untuk taklimat kita untuk makluman tuan-tuan. Sebelum kita teruskan perkara yang lebih lanjut, kita mengenali dulu siapakah PT MSSD Merentas Desa bagi setiap daerah. Kalau tuan-tuan lihat yang pertama daripada PT MSSD daerah Jempol, iaitu Encik Kartigesu, anak lelaki Tanagaran. Terusnya daripada daerah Seremban 1, PT MSSD Merentas Desa Encik Satian, anak lelaki Ragunathan. Daripada Kuala Pilah, PT MSSD Merentas Desa Kuala Pilah, Encik Abdul Wafi bin Muhammad. Daripada Seremban 2, PT MSSD Merentas Desa Seremban 2, Encik David, untuk anak lelaki Pana Selvan. Daripada MSSD Rembau, Encik Abdul Syukur bin Bahaman. Daripada MSSD Rembau, Encik Muhammad Fendi bin Ismail. Daripada MSSD Tampin, Encik Abdul Rahim bin Ahmad. Daripada MSSD Jelebu, Encik Muhammad Fakri bin Ramli. Dan saya sendiri, Muhammad Faizal bin Mustafa selaku PTPS Merentas Desa PBM JPNS dari SMK Mantin. Inilah barisan munisi teknik untuk Merentas Desa bagi tahun 2021. Okey, seterusnya untuk makluman tuan-tuan, ini adalah garis masa kejohanan sukan peringkat MSSD, MSSNS dan MSSM secara dalam talian bagi tahun 2021 yang telah digaris pandukan oleh Unit Pembangunan Bakat Murid Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan. So kita berada dalam fasa yang berwarna hijau, iaitu kita dalam fasa untuk melaksanakan kejohanan sukan secara dalam talian bagi peringkat MSSD bagi tahun 2021 yang akan bermula pada 5 hari bulan dan akan berakhir pada 23 Julai, lebih kurang 3 minggu masa yang telah diperuntukkan. Selepas 23 Julai, kita akan ada buat clearance untuk pemenang-pemenang di peringkat daerah dan kita dalam persediaan untuk pelaksanaan MSSNS. Yang mana jangkaan MSSNS kita akan berlangsung pada 2 hari bulan 8 sehinggalah 20 hari bulan 8 dan seterusnya akan diteruskan dengan Champion School bagi sukan-sukan yang terlibat dan terus ke peringkat MSSM yang akan dilaksanakan kemungkinan besar pada 23 Ogos sehingga 30 September. Untuk MSSM belum ada ketetapan atau keputusan yang mutakhir. Kita tunggu saja maklumat daripada pihak UPBM apakah tindakan dan apakah susulan yang harus kita lakukan untuk seterusnya. Namun begitu kita dah buat preparation, kita akan laksanakan di peringkat MSSD dan seterusnya kita akan laksanakan di peringkat MSSNS. Okey, untuk makluman tuan-tuan, inilah ketetapan yang perlu kita patuhi, yang perlu kita maklumkan kepada anak didik kita yang akan menyertai sukan ataupun kemahiran Merentas Desa secara online ini, iaitu secara atas talian. Ketetapan yang pertama ialah pelaksanaan semua aktiviti haruslah mematuhi SOP COVID-19 yang sedang berkuat kuasa yang terkini. Yang kedua, aktiviti dilaksanakan tanpa mengganggu PDPR yang sedang berjalan. Dan yang ketiga, penyertaan perlulah mendapat kebenaran ibu bapa atau penjaga
Dan yang keempat, tiada sebarang paksaan di dalam setiap penyertaan. Dan akhirnya, semua keputusan adalah muktamad. Yang ini keputusan yang telah diputuskan nanti adalah muktamad. Dan sebarang bantahan atau rayuan tidak akan dilayan sama sekali. Right, so ini adalah surat makluman program yang mungkin tuan-tuan dah dapat. Untuk makluman tuan-tuan, pihak UPBM telah menyediakan satu tapak dalam bentuk QR di mana semua syarat-syarat peraturan yang berkaitan dengan sukan-sukan yang dianjurkan di peringkat MSSP dan MSSNS akan dimasukkan ke dalam QR tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh scan QR ini untuk mendapatkan bahan-bahan. Namun begitu, kami bagi jawatan kuasa teknikal Merentas Desa, kami menyediakan juga satu atau dua saluran yang lain di mana nanti tuan-tuan akan dapat mesej, yang mana di mesej itu kita akan bagi semua link yang berkaitan dengan sukan dan kemahiran Merentas Desa supaya memudahkan tuan-tuan untuk just klik link tersebut tanpa perlu menulis atau menyatin semula link untuk paparan. Kita akan sebarluaskan dalam bentuk WhatsApp atau dalam bentuk Telegram, grup-grup di peringkat daerah ataupun di grup-grup penolong kanan, Asia Sukan dan sebagainya. Alright, inilah dia pengelola-pengelola untuk kejohanan Merentas Desa secara atas talian bagi tahun 2021. Bagi Seremban 1, sekolah pengelolanya ialah SMK Kompleks KLIA, tahniah. Seremban 2, SMK Rantau, tahniah. Port Dickson, SMK Intan Perdana, tahniah. Kuala Pilah, SMK Juasih, tahniah. Tampin, SMK Bukit Jalur, tahniah. Rembau, Sekolah Menengah Agama Haji Muhammad Yatim. Jelebu, SMK Teriang Hilir, tahniah. Jempol, SMK Felda Pasu 2, tahniah. Dan untuk makluman juga untuk peringkat MSSNS, tuan rumah yang telah dilantik ialah Sekolah Menengah Agama Haji Muhammad Yatim Rembau selaku pengelola untuk kejohanan Merentas Desa secara atas talian bagi peringkat MSSNS. Right. Dan semua sekolah pengelola pun kita harapkan sudah mendapat surat pelantikan yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan melalui UPBM. Ini bentuk suratnya. Yang mana surat ini telah disebarluaskan ke dalam email sekolah-sekolah penganjur. Right, mari kita lihat sedikit tentang kertas konsep. Untuk maklumat tuan penganjur, mungkin tuan-tuan penganjur sudah mendapat kertas konsep ini, guideline daripada UPPM. Dan ada sebahagian yang kita dah dapat, yang dah merancang. Ini bentuk format kertas kerja yang diguna pakai untuk kejohanan Merentas Desa secara atas talian bagi tahun 2021. Kita lalu. Di mana jawatan kuasa yang mungkin perlu atau yang boleh dihapuskan. Right. Contoh spesifikasi pun ada. Right. Untuk makluman, contoh peta konsep ini telah dibuat bagi perancangannya bagi sukan bersemuka. Namun begitu kita ambil sedikit sebagai panduan kita sebagai pengelola untuk merangka kertas konsep. Alright. Ini kertas konsep yang telah dilaksanakan oleh sekolah pengelola. Kita ambil contoh untuk Seremban 2 bagi perhatian wakil-wakil daripada sekolah pengelola. Right. Inilah kertas konsep yang telah kita rangka, kita permudahkan. Right. Kita ada rasional, perkara 2 objektif, perkara 3 matlamat, perkara 4 tarikh, tempat, masa penganjur. Kelima, kumpulan sasaran. Yang ini berbeza ikut daerah masing-masing. Contoh ini adalah daripada MSSD Seremban 2. Event kita ada 3. Namun begitu, untuk event bicuran kita ada 3 km sekolah rendah. Untuk bicuran sekolah menengah adalah 5 km. Dan untuk skipping, kita ada perempuan bawah 10.
dan lelaki bawah 10 untuk sekolah rendah. Okay. Yang keenam, yang ketujuh jawatankuasa induk. Yang ke-8 jawatankuasa pengelola dan pelaksana. Okay. Ini ditambah oleh pengelola MSSD Seremban 2. Okay. Jawatankuasa yang mereka fikirkan patut ada bagi memudah cara proses pelaksanaan sukan merentas desa secara atas talian. Right. Okey. Ini yang kita baru dapat daripada UPBM untuk makluman semua antara tanggungjawab pengelola. Saya terangkan di sini. Yang pertama, minta maaf ada tertinggal huruf di sini. Menguruskan peruntukan waran kewangan OS 42000 yang biasa kita panggil sebagai OS 42 APNS yang telah diturunkan terus kepada pengelola. So sekolah pengelola boleh buat semakan adakah kewangan ini sudah berada di sekolah pengelola. Yang kedua, menerima hadiah dan sijil daripada pembekal. Untuk makluman tuan-tuan, sijil dan pembekal ini adalah secara pukal. Tuan-tuan pengelola boleh berhubung dengan pegawai UPBM, Encik Abdul Rahim bin Abdullah. Bagaimanakah hadiah-hadiah itu diagihkan? Maksudnya tadi proses tempahan diuruskan oleh UPBM untuk proses pengambilan daripada UPBM ataupun dihantar terus pembekal kepada sekolah-sekolah pengelola. Jadi tuan-tuan pengelola boleh berbincang ataupun bertanya lebih lanjut dengan Encik Abdul Rahim bin Abdullah, pegawai UPBM kita. Seterusnya untuk memikirkan bagaimanakah agihan hadiah pemenang dan juga sijil-sijil peserta. Kalau ditakdirkan PKP berlaku di Negeri Sembilan, dilanjutkan dengan kes COVID kita ini, jadi kita kena fikirkan pendekatan-pendekatan yang sepatutnya, yang sewajarnya supaya hadiah-hadiah itu dapat disampaikan kepada mereka-mereka yang berhak serta sijil-sijil penyertaan itu dapat diserahkan. Ada satu kaedah macam sijil penyertaan itu mungkin boleh diserahkan kepada pijen-pijen yang ada di PPD. Namun begitu pemasukan ke PPD adalah terbatas. Jadi tuan-tuan kena berhubung dululah dengan PPD masing-masing bagaimana kita nak hantar sijil itu. Sama ada boleh masuk dalam pigeonhole atau kaedah-kaedah yang sewajarnya. Yang ketiga tadi uruskan hadiah dan sijil yang saya maksudkan tadi. Dan yang keempat menyediakan ketah konsep dan pelaporan. Untuk pelaporan nanti pengelola akan berhubung dengan PT setiap daerah kerana untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan semua untuk proses program merentas desa secara atas talian bagi tahun 2021 ini kita sudah memudahcarakan beberapa perkara lah. Harap dia dapat membantu tuan pengelola untuk mengelola kejohanan kita pada tahun ini dengan lancar dan lebih baik tanpa ada apa-apa perkara yang boleh membantu kita lah. Right. So kita pergi kepada syarat-syarat dan peraturan. Sebelum saya bergerak kepada syarat-syarat dan peraturan ini, ada apa-apa kemusykilan daripada tuan-tuan dan perempuan setakat ini tentang penganjuran, terutamanya bagi sekolah-sekolah atau wakil-wakil sekolah pengelola? Soalan. Okey, Assalamualaikum Cik Abdul Rahim. Saya serahkan dulu kepada Cik Abdul Rahim untuk sepatah dua kata. Yalah, macam puan tadi nak buat siapa kan? Meja tu dia nak buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak Ustaz? Okey, dengar. Okey, silakan Cik Abdul Rahim. Terima kasih Encik Muhammad Faizal selaku PTPS Merentas Desa Negeri Sembilan yang berusaha rakan-rakan PT, barisan rakan-rakan PT yang berusaha
rakan-rakan wakil daripada PPD, juga rakan-rakan guru penolong kanan yang berkesempatan hadir. Untuk maaf, tuan-tuan guru besar, tuan-tuan pengumpul yang berkesempatan hadir, terima kasih. Apa lagi saya tertinggal ni? Terima kasih tuan-tuan, sekejap je. Ada 3 GM ni serentak. Baik tuan-tuan dan puan, terima kasih banyak-banyak kerana berkesempatan hadir pada hari ini. Tahniah kepada Cik Faizal dan pasukan kerana di atas inisiatif untuk mengadakan hari ini sesi taklimat kepada tuan-tuan dan puan. Baik, saya mohon izin untuk cak pertama kepada tuan-tuan. Baik, tuan-tuan dan puan, taklimat hari ini adalah untuk menerangkan sedikit dari segi syarat dan peraturan pertandingan yang akan dilaksanakan. Video muka tak keluar, patutlah Cik Faizal tak tegur. Taklimat hari ini akan menerangkan pada tuan-tuan semua dari segi syarat dan peraturan pertandingan. Saya daripada Abdul Rahim bin Abdullah, wakil daripada unit pembangunan bakat murid Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, mengalu-alukan dan mengucapkan terima kasih pada kesempatan pada hari ini. Baik, saya mohon untuk sedikit masa laluan kepada Cik Faizal. Boleh ya Cik Faizal? Boleh, silakan. Baik, untuk kejohanan peringkat MSD kita akan laksanakan di peringkat Negeri Sembilan akan dilaksanakan mulai pada minggu hadapan selama 3 minggu. Tetapi dia tertakluk kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh barisan teknikal lah. Nanti Cik Faizal akan terangkan lebih lanjut. Baik, untuk pucuk kuasa pelaksanaan peringkat negeri, peringkat daerah, peringkat negeri dan insyaAllah untuk peringkat kebangsaan akan diadakan. Peringkat negeri dan daerah, pucuk kuasanya adalah daripada Pengarah Pendidikan Negeri Sembilan. Kita akan melaksanakan mulai pada minggu hadapan. Pucuk kuasa ini saya nak maklumkan kepada tuan-tuan, iaitu kita terikat dengan syarat-syarat yang telah dipersetujui bersama dengan pengarah. Iaitu yang pertama, iaitu ada 4 syarat utama, iaitu yang pertama adalah pertandingan kita secara atas talian sepenuhnya. Yang kedua adalah mengutamakan PDPR. Yang ketiga adalah mematuhi SOP COVID-19 yang berkuasa sekarang. Yang keempat iaitu dengan kebenaran ibu bapa. Dan yang terakhir, ada pula yang kelima, iaitu yang terakhir iaitu tiada paksaan. Jadi ini teras yang ditetapkan oleh pengarah. Jadi alhamdulillah kita dapat melaksanakan berpeluang pada tahun ini untuk melaksanakan program kejohanan MSC walaupun dalam atas talian. Baik, kenapa program ini kita laksanakan juga atas dasar tanggungjawab kita, iaitu dari segi pemakahan PJSK. Kita nak beri ruang dan peluang kepada anak-anak didik kita di sekolah untuk boleh makan PJSK di peringkat daerah dan juga peringkat negeri. Jadi terima kasih kepada tuan-tuan kerana menyambut baik. Ni sambutan hangat ni, ramai ni. Tahniah kepada semua. Saya tengok kehadiran ada dalam 500 lebih ke Faizal? 400. Kita boleh semak lagi, lebih kurang lah. Semua channel hampir full. Sambutan hangat. Baik, Cik Faizal akan terangkan nanti dari segi syarat dan peraturan. Ada sedikit perubahan daripada surat pemakluman kita telah edarkan pada 28 Jun yang lalu berserta dengan syarat-syarat pertandingan semua sukan di peringkat daerah dan juga sukan yang peringkat negeri yang dipertandingkan. Jadi tuan-tuan boleh semak melalui link dan boleh buat turun. Untuk taklimat hari ini, Cik Faizal akan fit beberapa perkara mungkin ada dari segi teknikalnya untuk membantu tuan dan bagi memastikan kelancaran program. Jadi saya mohon maaf kerana tidak dapat bersama sehingga akhir. Saya harap tuan-tuan dan puan jika ada sebarang persoalan, sebarang ada kekelabuan, ada perkara-perkara yang tidak jelas, bolehlah ajukan terus kepada Encik Faizal dan juga rakan-rakan TV dan juga barisan teknikalnya. Jika ada wakil-wakil pengelola, bolehlah menghubungi PT-PT daerah
daerah untuk dari segi apa kerja buat yang seterusnya, sebab kita saya dah fit kepada PT Negeri dan PT daerah, apa perkara-perkara yang pengelola boleh bantu dalam kerja buat kita bagi pengajuran pada tahun ini. Jika ada masalah apa-apa pun boleh terus hubungi saya di unit pengguna bakat murid ataupun boleh WhatsApp, kita akan santuni tuan-tuan dari segi apa yang boleh kita bantu. Jadi saya doakan majlis kita ini dapat berjalan dengan lancar. Jika ada apa-apa persoalan, mohon ajukan kepada Rusia untuk kita sama-sama bantu. Terima kasih tuan-tuan. Terima kasih kepada Encik Abdul Razak dan Encik Idris kepada semua tuan-tuan, tahniah. Apa-apa pun jaga diri, kita jaga kita hak negeri. Terima kasih Encik Faizal, saya mohon diri dulu. Ada satu lagi. Okey, terima kasih Encik Abdul Rahim Abdullah. Dimaklumkan dia ada 3 GM petang ni. Terima kasih bersama kita. Mohon izin untuk kita teruskan. Baiklah tuan-tuan. Seperti yang telah dimaklumkan oleh penolong tadi, Encik Abdul Rahim Abdullah. Apa saja yang berkaitan boleh berhubung terus dengan PT-PT daerah masing-masing atau terus kepada Encik Abdul Rahim bin Abdullah. Alright, kita teruskan tentang syarat-syarat dan peraturan. Untuk makluman tuan-tuan, link kehadiran pada petang ini kita dah share dalam ruangan chat. Minta tuan-tuan dan puan-puan untuk isi link kehadiran itu kerana kita juga akan mohon dengan unit pengurusan bakat murid supaya taklimat ini dimasukkan dalam SPLG sebagai markah SPLG tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Alright. Terusnya untuk syarat-syarat dan peraturan. Alright. Kita ada syarat-syarat di sini. Alright. Kita tengok dulu syarat dan peraturan umum yang perlu dipatuhi untuk program pembangunan dan kejohanan kemahiran sukan merentas desa secara atas talian. Saya besarkan sedikit untuk lebih clear. Alright. Tandingan ini terbuka kepada pelajar-pelajar di Negeri Sembilan sahaja. So kita ada kategori lelaki bawah 18, lelaki bawah 15, lelaki bawah 12, lelaki bawah 10. Untuk bawah 10 tahun ini hanya untuk acara skipping sahaja. Kemudian kita ada perempuan bawah 18, perempuan bawah 15, perempuan bawah 12 dan perempuan bawah 10 tahun untuk acara skipping sahaja. Maksud di sini untuk sekolah rendah, acara skipping kita ada dua. Satu lelaki bawah 12, perempuan bawah 12 dan juga ada lelaki bawah 10, perempuan bawah 10. Right. Seterusnya, setiap murid layak bertanding untuk mana-mana acara yang dipertandingkan. Untuk pertandingan virtual ABC 2.0 sekolah rendah, jarak 3 km lelaki dan perempuan. Pertandingan virtual ABC 2.0 sekolah rendah 5 km lelaki dan perempuan. Untuk makluman Cik Fakri Teknikal, cuba cek link nombor 4. Ada gangguan bunyi. Skipping up untuk 10 tahun. 12 tahun, 15 tahun, 18 tahun lelaki dan perempuan. Untuk plank duit 12 tahun ke bawah, 15 tahun ke bawah, 18 tahun ke bawah lelaki dan perempuan. Syarat yang keempat, setiap sekolah hanya perlu menghantar maksimum 3 peserta sahaja bagi setiap kategori acara yang dipertandingkan. Hanya 3. Sebab itu kita ada pendaftaran awal. Tuan-tuan perlu mendaftar menggunakan Google Form yang telah kita tetapkan, link yang telah kita agihkan. 3 peserta sahaja. Peserta yang keempat secara automatik kita akan batalkan bagi setiap kategori dan event. Itu ketetapan yang kita telah buatlah. Kita akan tengok pada timing mana dulu yang masuk. So pendaftaran perlu dibuat dengan meletakkan pautan pendaftaran sebelum 18 Julai 2021 hari Ahad. Link itu kita akan bagi ataupun ada yang dah dapat dah link pendaftaran. Link pendaftaran ini akan dibuka selepas tamat saja kita taklimat pada petang ini. Kegagalan mendaftar akan menyebabkan penyertaan dibatalkan. Maksudnya kita terima penyertaan bila kita buat semakan crossover dengan pendaftaran, pelajar itu tidak mendaftar. Secara automatik kita akan disqualify Encik Faizal, penyertaan pelajar tersebut. Ya, saya. Besarkan skrin tu sekejap supaya semua boleh dapat tengok. Besar lagi? Besar lagi. Tak nampak. Dah. Oh, sorry. Terima kasih.
Tak nampak acara tu Encik. Cara nanti kita turun. Nampak tak? Saya nak tanya lah, ada bagi kertas konsep tak nanti? Semua ada, jangan risau. Nampak elok. Jangan risau. Ada. Nampak tak? Okey, Nampak okey. elok. Okey, saya teruskan Okey. So, syarat umum, perkara nombor 6, semua penyertaan murid perlu dirakam dan divideokan tanpa syutingan. Okey, ini bagi acara skipping, go up dan juga blank duit. Okey, tidak boleh ada apa-apa syutingan. Sebarang syutingan, okey, kita akan disqualified terus. Maksud syutingan ini apabila pelajar ada masukkan word atau masukkan music. Okey, maka kita akan anggap ia ada suntingan. Okey. Dan rakaman yang menggunakan apps pun kita akan disqualify. Maksudnya sini bila dia nak buat skipping, just mungkin menggunakan kamera atau menggunakan handphone yang ada, dia terus rakam. Okay. Right. So format penghantaran video. Okay. Ini ada sedikit penambahbaikan kepada siapa-siapa yang dah dapat syarat dan peraturan ini. Okay. Untuk menghantar video skipping dan plank, perlu disertakan format sebegini. Dimulakan dengan jumlah lompatan, masa, kod sekolah, kategori, acara, nama penuh. Ini contoh dia. Contoh jumlah lompatan sifar 72, maknanya 72 kali. Kena letak sifar di depan. Sifar 72, kemudian ada skor bawah ni 53 S. S ini bermaksud saat. Sebab untuk skipping kita ambil 60 second sahaja. Kod sekolah. Kemudian ada kategori L12, skipping, nama penuh. Tujuan dia penghantaran ini supaya pihak teknikal ataupun penghakiman akan mudah untuk sorting. Dan kita jangkakan kemungkinan besarlah penyertaan ini lebih daripada apa yang kita jangkakan. Right. So untuk plank duit pun sama juga. Cuma plank duit berbeza di sini. Kita tak ada jumlah lompatan, kita ada jumlah masa sahaja. Plank duit ini sehingga maksimum 180 saat. Macam contoh ini, pelajar ini buat plank 152 saat. Kemudian kod sekolah, kategori L12, event dia ialah plank, nama penuh. Manakala untuk visual run ABC 2.0 perlu dihantar melalui Google Form. Dalam Google Form. Link kita akan bagi dan mungkin ada yang dah dapat link ini. Dan ketetapan ke-8, 3 pemenang bagi setiap aktiviti dalam semua kategori akan secara automatik layak dipertandingkan untuk ke peringkat MSSNS bagi mewakili MSSD masing-masing. Right? Pemilihan itu adalah bergantung kepada MSSD, ketetapan MSSD masing-masing lah. Syarat yang ke-9, pemenang bagi setiap tandingan akan dipilih oleh panel pemilihan rasmi yang terdiri daripada pengurusi teknikal merentah desa negeri dan dibantu oleh semua pengurusi teknikal daerah dan jawatan kuasa yang dilantik. 10 pemenang bagi setiap pertandingan adalah berbeza. Pemenang tempat pertama hingga ketiga akan mendapat medal dan sijil pemenang. Pemenang tempat keempat dan kelima akan menerima sijil pemenang sahaja. Manakala peserta akan menerima sijil penyertaan peringkat daerah. Semua peserta layak mendapat markah PAJSK peringkat daerah. 11. Sebarang salah laku atau cubaan untuk menipu dalam penghasilan video atau apa jua bentuk penyelenggaraan secara automatik penyertaan murid akan dibatalkan. Ke-12. Pelajar Sekolah Sukan Zabah SSNS akan mewakili daerah asal pelajar yang berkuasa sebelum ditempatkan di Sekolah Sukan Negeri. Contohnya pelajar itu tahun 6 di Seremban. Di daerah Seremban 1, apabila dia pergi ke Sekolah Sukan Zabah, maka dia akan mewakili Seremban 1. Yang ke-13, pelaksanaan semua aktiviti haruslah mematuhi SOP COVID-19 yang sedang berkuat kuasa. Penekanan di sini kepada yang sedang berkuat kuasa. 14, aktiviti dilaksanakan tanpa mengganggu PDPR. Penyertaan perlulah mendapat kebenaran ibu bapa dan penjaga. Dalam Google Form untuk penyertaan, kita ada akuan ibu bapa. Namun begitu, saya menggalakkan pihak sekolah untuk melengkapkan borang BK8 sebagai simpanan sekolah. Borang kebenaran ibu bapa. Tiada sebarang paksaan dalam setiap penyertaan.
Namun dari itu kita menggalakkan pelajar-pelajar kita untuk menyertai event-event inilah, event yang telah ditetapkan dalam rentas desa. Semua keputusan adalah muktamad. Dan sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi pengurusi teknik majlis sukan daerah masing-masing. Ini nombor dan nama-nama mereka di bawah ini. Kita tengok satu persatu acara-acara yang dipertandingkan. Alright. Syarat dan peraturan. Diminta teknikal untuk CNP balik link kehadiran dan masukkan dalam chat. Pertandingan ini terbuka kepada semua murid sama. Okey, ini kategori untuk virtual run. Lelaki bawah 18 5 km. Perempuan bawah 18 5 km, lelaki bawah 15 5 km, perempuan bawah 15 5 km, lelaki bawah 12 3 km, perempuan bawah 12 3 km. Setiap sekolah boleh menghantar 3 peserta sahaja. Bagi setiap kategori. 3 peserta bagi setiap kategori. Bukan 3 peserta untuk semua kategori. Contohnya lelaki 18 3 orang, perempuan 18 3 orang, lelaki 15 3 orang, mewakili SMK Mantin dan seterusnya. Penggunaan aplikasi untuk visual run. Kami telah memutuskan hanya aplikasi bernama Strava sahaja yang diterima pakai. Lain-lain aplikasi larian selain Strava tidak dibenarkan. Right. Right. So, bagi yang sudah mahir penggunaan Strava, bagi yang belum mahir penggunaan Strava, Strava itu kita perlu settingkan dia dalam mode larian, jangan setting dalam mode lain, dan pastikan ia dalam unit kilometer. Kalau dalam unit lain, takut pelajar kita itu lari tak sampai jaraknya. Seterusnya, keputusan pemenang adalah berdasarkan kepada ketepatan jarak dan tempoh masa larian. Contoh, dia dah berlari katakanlah untuk kategori lelaki 18. Dia berlari sampai 6 km. Dia ambil masa 30 minit. Pelajar yang kedua tu lari 5 km. Masanya ialah 31 minit. Right. So kita akan ambil kira yang lari 5 km bukan 6 km. So kena alert lah dekat mana kita nak berhenti. Pastikan sampai 5 km. Andai kata berlari 4.9 km, so automatik akan disqualify. Jadi tolong setting ngam-ngam 5 km, 3 km. Terusnya murid perlulah merakam. Merakam gambar sebelum dia berlari, dan perlu sertakan bukti aplikasi Strava larian yang dilakukan jarak dan masa. Ini contoh dia. Siapa yang dah biasa pakai Strava, kita tahu, kita ambil gambar, kita dah berlari apa semua, kemudian di last kali kita akan dapat gambar yang ini. Gambar yang ini, yang ada nama Izayan ni, kita nampak. Ini kita menggunakan aplikasi Strava. Run 4 km, pace 6.53 dan time 27 minit 34 saat. Gambar ini yang kita nak. Kalau pelajar kita hantar gambar dia selfie, kita tak terima. Kita nak gambar daripada Strava. Dan juga link daripada Strava. Ini link daripada Strava. Ada perkataan Strava sini. Sebab panel hakim akan buat semakan, kita link saja link Strava, kita akan dapat baca yang ini. Kita akan dapat masuk kepada anak-anak murid kita punya Strava. Kita akan dapat baca, tengok dia punya route. Kita akan tengok dia punya route, dan kita akan dapat dia punya jarak, dia punya larian, dan kita boleh tengok dia punya pace. Andai berlaku penipuan di sini, insya-Allah pengadil ataupun teknikal dapat kenal pasti di manakah penipuan yang cuba dilakukan. Right. So pendaftaran perlu dilakukan seperti syarat umum tadi, sebelum 18 Julai melalui Google Form.
bukti larian atau rakaman, menggunakan media Google Form, kita dah siap linknya, perlu lengkapkan segala butiran-butiran yang diminta. Pelajar sekolah sukan Zakbar seperti yang dimaklumkan tadi, mewakili daerah masing-masing. Perkara 11 hingga 15 ini, yang kita maksudkan tadi, mendapat kebenaran ibu bapa, tidak mengganggu kelas PDPR, tiada paksaan, mematuhi SOP dan semua keputusan adalah muktamad. Setakat ni clear pasal visual run. Sebelum kita pergi kepada skipping dan plank. Ada Cik Faizal. Soalan. Okey, seorang-seorang. Siapa? Saya tak nampak penuh lah. Okey, silakan. Silakan siapa yang nak bertanya tentang visual run saja. Okey, saya tanya dulu. Cik Faizal boleh dengar? Boleh, silakan. Okey, ini berkenaan dengan virtual run ni. Kalau macam tahun lepas tu kita dapat bersemuka dengan budak, so kita tidak tidak ada sebarang kekangan untuk guru melibatkan diri secara aktif, terutama sekali bagi virtual run ni. Jadi sekarang ni PKP dan dengan SOP yang cukup ketat sekarang ni, saya rasa benda ni jadi bermaksud ianya komitmen ibu bapa lah yang lebih khusus, betul tak? So saya rasa kalau kita nak bawa budak tu pun, kita nak rekod Sarawak tu, saya rasa mustahil. Jadi Cik Faizal ada sebarang idea ke macam mana nak jalankan dengan bantuan cikgu? Okey, saya cuba bantu, cuba bagi idea. Okay. Dan saya yakin rakan-rakan kita di sekolah pun kita ada pasukan-pasukan elit ataupun pelajar-pelajar yang kita memang kenal pasti kemahiran mereka dalam bidang larian ini. Sebab itulah kita buat ketetapan hanya 3 pelajar sahaja untuk setiap kategori. Kita tak open. Jadi kita andaikan bila kita dah ada pelajar kita yang memang kita pantau mereka untuk lari. Jadi kita dah ada nama. Masalah dia untuk berlari. Untuk makluman semua, untuk berlari di sekitar kawasan kampung atau kawasan taman perumahan, di sekitar kawasan perumahan lah. InsyaAllah masih dibenarkan lah. Tentang kawalan itu, itulah kita minta kerjasama cikgu-cikgu untuk berhubung dengan parent supaya dapat mengawal selia lah. Sebab itu kita ada klausa di sana itu, klausa mendapat kebenaran ibu bapa. Memang kita faham pada situasi yang akan datang ini, dan kita pun telah drag. Sebenarnya tempoh masa kita ni ialah 2 minggu, dia dah drag jadi 3 minggu. Dengan kita andaikan mungkin ada sedikit pengurangan dalam kes COVID yang mana kita dapat buat aktiviti di luar, di sekitar kawasan perumahan lah, kawasan rumah kita yang hampir. Itu saja yang saya dapat bantulah, dapat respon. Okey, terima kasih. Terima kasih. Ada lain-lain tentang visual run? Cik Faizal. Okey, silakan. Boleh. Saya nak tanya. Okey. Okey, untuk sekolah rendah, baru ni saya ada join yang virtual run daripada UiTM tu. Sekarang ni masalahnya penggunaan Strava tu dia ada limit umur. 13 tahun ke atas untuk Strava. Tapi itu yang terkini lah yang saya tahu. Saya faham. Macam mana Tuan-tuan. Untuk Strava, untuk first tuan-tuan daftar Strava itu macam biasalah, macam kita nak buat kita nak buat email kan, anak-anak kita kan, bagi yang nak jadi YouTuber ni kan. Jadi kita janganlah buat nombor IC yang sebenar. Kita dummy pada tahun je, tak ada masalah. Tak ada masalah tuan-tuan. Clear Hello Cik. Daftar Strava untuk 13 tahun ke atas, 12 tahun ke atas. Jadi ubah tahun tu. Jangan pakai tahun sebenar dia. Kalau dia 10 tahun, jangan buku tahun dia lahir 10 tahun tu. Kita up sikit lah. Ataupun boleh minta parent dia daftar ke, daftarkan Strava ke. Tuan, nak tanya sikit. Hello? Silakan. Okey tuan, nak tanya tentang Sarawak ni. Katakan satu family tu ada 2 orang pelajar, tapi dia kongsi handset yang sama. So masa dia nak buat pelarian tu, nak rekod tu secara asing tu mungkin tak mungkin lah kot, sebab dia satu account ni kan. So macam mana tu?
Saya mencadangkan menggunakan dua akaun atau dua phone lah, ataupun buat one by one lah. Sebab saya pernah dapat kenyataan anak murid saya, dia lari bersama tau. Jadi data dia semua sama. Jadi bila kita nak pilih pemenang, susah mana dia menang bersama, tak logik. Okey. Jadi saya cadangkan A lari dulu, kemudian baru B lari dulu. Lari kemudian lah. Okey. Alright, okay, thank you, Cik. Okay. Ada lagi tentang Sarawak? Tentang Sarawak. Terima kasih Tuan Syarul. Hari satu-satu betul. Saya ada satu soalan. Silakan. Bukan soalan sebenarnya. Berkenaan dengan Sarawak ni. Dekat Sarawak ni, bila kita lari. Ini saya tanya sikit lah Tuan. Kejap. Minta saudara Zulifka bertanya dulu. Okey. Terima kasih. Okey. Saya Cik Google dari SK Batam Benar. Saya nak nyatakan sikit berkenaan dengan Sarawak ni. Sarawak ni, bila kita berlari, dia ada dua timing yang dia akan keluarkan. Satu moving time, satu lagi elapsed time. Tuan maklum kan? Berkenaan timing tu. Berkenaan dengan timing masa dekat Sarawak. Okey, timing. Okey, dekat Sarawak ni bila kita lari, dia ada dua timing yang dia akan keluarkan. Satu timing moving time, satu lagi elapsed time. Okey. Jadi sebenarnya moving time ni, contoh saya berlari 3 km. Okay, bila saya berlari 3 km, contoh waktu 1.5 km saya berhenti minum air. Okay, bila saya berhenti minum air, dia tak detect saya lari waktu tu. Okay, bila contohlah saya berhenti tu dalam 30 saat. Okay, dia tak detect saya berlari waktu tu. Lepas tu saya sambung lari sampai habis 3 km dan saya stop saya punya Strava. Okay, Strava akan detect moving time saya contohnya 18 minit, contoh macam tu. Tetapi elapsed time saya dia akan jadi 18 minit 30 saat yang saya berhenti tadi. Kalau kita save terus, macam contoh yang gambar yang ni lah dipaparkan ni kan, contoh pautan dari Strava, mungkin kita tak tahu yang tu elapsed time ke moving time. Jadi dekat Strava tu sebenarnya kita nak kena set satu benda supaya larian tu dikategorikan sebagai race. Bila race baru dia akan keluar elapsed time tu. Baru bila save ni dia akan jadi timing tu. Macam mana saya nak cakap Saya pun tahu. Terima kasih Cik Zul. Untuk lama Cik Zul adalah runner. Dia faham semua app ni. Dia dah buka yang terlampau sophisticated lah. Okay. Untuk maklumat Cik Zul, kita boleh cek dekat link yang diorang hantar tu. Okay. Kita minta diorang hantar link Strava yang diorang lari kan. Jadi penipuan macam tu memang kita dapat detect lah. Bila kita nampak timbul keraguan, bila kita klik, ni kita share lah bila kita klik dekat link Strava tu, kita boleh baca semua. Cuma saya takut nanti cikgu-cikgu lain tak maklum. Nanti dia tengok timing tu, oh yang ni cantik, yang ni tak cantik. Macam tu lah kiranya. Itu bagi yang profesional yang dah biasa berlari ni. Cik Zul ni biasa berlari. Okey. Itu saja. Cik Zul dah buka cerita, jadi saya terus bagi tahulah. Right. InsyaAllah kita di bahagian teknikal kita akan alert tentang benda tu lah. Betul. Bila kita berlari, ada masanya tuan-tuan akan, anak murid tuan-tuan akan stop dan dia akan tekan, kita tak panggil stop lah, kita panggil pause lah senang kita kan. Dia pause and then dia continue balik. Jadi akan ada dua rate, dua bacaan. Jadi kita akan ambil nanti bacaan yang panjang lah. Ini bacaan termasuk yang dia stop lah. Sebab itu kita tak benarkan untuk yang kali ini, untuk bisuran ini kita lari one way. Kita tak katalah kita lari 1 km, besok kita sambung lagi 1 km. Boleh juga sebenarnya macam tu, tapi kita tak nak macam tu, nak mengelakkan tentang teknikal lah. Okey. Encik Faizal. Terima kasih atas persediaan. Ada lagi? Encik Faizal, Encik Supran nak mencelah. Silakan Cik Muhammad. Hello. Ya, silakan. Encik Faizal ni Cikgu Supran nak mencelah sekejap. Teruskan. Ya, larian kita ni hanya 3 km untuk sekolah rendah dan 5 km untuk sekolah menengah.
Jadi saya cadangkan biarlah larian tu berterusan. Jangan berhenti-berhentilah, senang cerita. Berterusan, larian tu berterusan. Itu saja. Okey, terima kasih. Saya rasa saya punya KJ ni. Selamat datang KJ. Assalamualaikum cikgu. Saya pun rasa biar berterusan 3 km tu. Ya, betul. Okey, itu memang dalam ketetapan kita ni. Sebab kita pun akan bincangkan, saya pun akan usulkan benda tu. Terima kasih atas cadangan. Jadi kita putuskan di sini bahawa untuk visual run, jadi pelajar-pelajar kita kena buat 1 kali larian, iaitu 3 km dan 5 km. Dia tak boleh sambung-sambung. Dia tak boleh sambung-sambung satu, tak boleh. Hari ni dia nak lari 1 km, besok dia nak sambung 1 km, tak boleh. Jadi pastikan dia lari 3 km dan 5 km. Namun begitu, hari ni katakan dia lari, dia dapat 30 minit. Besok dia lari dapat 20 minit. So dia jangan hantar yang 30 minit, dia hantar yang 20 minit. Yang lebih baik. Right, terima kasih. Ada lagi tentang visual run? Untuk murid 12 tahun, mereka tidak dibenarkan berada di luar rumah. Okey, macam ni cikgu. Itu yang kita cakap tadi. Betul, kita di pihak sekolah, cikgu, kita maklumkan, kita untuk keadaan yang semasa yang sekarang ini, kita berhubung baik dengan parent. Berhubung baik dengan parent. Sebab tu saya cakap tadi, setiap sekolah mungkin dah ada dah senarai pasukan elit dia. Jadi kita select beberapa orang pelajar itu, kita berhubung dengan parent, berhubung dengan pelajar untuk melaksanakan aktiviti visual run ini di kawasan berhampiran. Ini di kawasan perumahan sahaja. Tak perlu nak pergi bukit, tak perlu nak pergi taman permainan, tak perlu nak pergi lake garden. Di kawasan perumahan sahaja. Walaupun nanti bila kita tengok dia punya route itu, route itu ada dalam 30 pusingan. Tak kisah. Tak apa. Jadi dia lengkap 3 km dan 5 km. Saya ambil yang 12 tahun, saya edit yang tahun lepas. Mana boleh edit? Apa maksud tu? Saya ambil 12 tahun, lepas tu saya edit. Untuk makluman tuan-tuan, Strava ini akan dibaca. Larian itu hanya sah pada 5 hari bulan Julai sehingga 23 hari bulan Julai sahaja. Larian Strava sebelum 5 Julai ataupun selepas 23 Julai tidak diterima pakai. Budak elit tu Fizal. Tahu. Ini makluman semua Larian Strava berbuat kuasa pada 5 Julai sehingga 23 Julai. Maknanya larian itu mesti berlaku pada 5 hingga 23 sahaja. Larian yang sebelum 5 Julai tidak diterima pakai. Saya ambil pelajaran. Boleh cikgu. Itu teknikal cikgu lah. Teknikal cikgu dengan di pihak sekolah. Cikgu sebagai jurulatih, cikgu yang lebih mengenali. Tak kisah. Don't worry, tak kisah. Right. Lain tentang visual run? Dr. Faizal, saya nak tanya. 18 Julai itu adalah tarikh akhir untuk pendaftaran. Pendaftaran dalam Google Form. Untuk kesemua acara. Ketiga-tiga acara itu perlu buat pendaftaran bermula, kalau ikutkan bermula pada hari ni. Lepas meeting ni kita akan open. Kita akan buka. So hari ini sehingga 18 hari bulan tu pendaftaran itu mesti dibuat. Penghantaran rakaman dan juga pengisian Google Form untuk Strava itu boleh dibuat paling akhir 23 Julai. Cik Faizal, bolehkah atlet yang sama menyertai ketiga-tiga acara? Kita dah cakap di sana. Boleh. Ada di sini. Bagi peluang orang lain juga. Tapi atas kebijaksanaan tuan-tuan lah kan. Sebab untuk makluman semua, pada 3 minggu, 5 hingga 23 minggu ni banyak sukan yang berlangsung secara online. Jadi kalau dapat buat agihan lah pada pelajar-pelajar ini. Semua dapat merasalah. Dan untuk makluman tuan-tuan, saya baru saja dimaklumkan hadiah yang disediakan ini agak menarik juga lah. Hadiah berbentuk plug. Ada lagi tentang Strava? Daripada panel mana tu? Tuan-tuan boleh bertanya, mana-mana link pun boleh tanya. Kita dah merge. Assalamualaikum, saya bukan tanya. Saya nak minta tolong, siapa yang tak bercakap tu tolonglah mutekan mic tu. Ni suara tergelar, suara budak semua keluar ni.
Terima kasih. Sahabat saya di sana. Siapa nak bertanya? Saya bagi dalam kiraan 5 sebelum kita pergi ke next event. Tuan Faizal. Ya, silakan. Hello. Ya, teruskan. Okey, saya nak bertanya. Saya ni ada pelajar asrama, dia luar daripada Negeri Sembilan, daripada Selangor dengan KL. Macam mana tu? Dekat sana kan PKPD, macam mana nak buat Strava ni? Terima kasih. Terima kasih. Ni mungkin sekolah SPP ataupun sekolah MRSM. Kita dah cuba kenal pasti benda itu dan kita sedia maklum. Mungkin kawan-kawan ada pandangan. Saya dah memikirkan benda tu, tapi Selangor dah ada PKD. Bagaimana kita nak cadangkan itu? Sebab dalam rumah tak boleh berlari. Boleh berlari tapi 5 km turun naik tak ni kan. Kalau dia duduk di dalam kawasan perumahan, dalam kawasan taman, mungkin dia boleh main dalam taman dia lah. Sedikit. Atau macam ni, kalau kawasan PKPD memang tak dapat je Faizal. Itulah tu. Kalau cikgu boleh cari bilik lain, terbaca ni. Cikgu cari bulat lain, pelajar lain. Pelajar lain yang mungkin yang bukan di Selangor lah. Jadi pelajar Selangor ni cuba buat yang event lain lah untuk plank dan juga skipping. Sebab itu kita ada kemahiran lain. Kemahiran yang kita kata nampak pada indoor lah. Yang tak gerak keluar. Boleh cikgu pun bukan satu Selangor, hanya beberapa tempat yang tertentu saja PKPD. Ya. Macam itulah ada punya idea cikgu. Jadi kita akan update lah dari masa ke semasa. Tengok pada keadaan ketetapan kerajaan macam mana lah. Kalau anda kata masih berterusan di sebelah sana, di sebuah negeri atau satu kawasan, kita galakkan mereka untuk menyertai kemahiran lain dah. Atau sukan-sukan lain yang memang akan berlangsung. Ada 23 sukan, 24 sukan yang akan. Apa lagi yang nak tanya? Minta maaf ya, nak tanya sikit sorry Encik. Kalau saya ada budak esok dia ibu bapa nak bawa dia pergi taman, tipe taman perumahan pinggir itu taman sana untuk lari. Maksudnya dia tak boleh diterima dia punya putih itulah. Kerana tadi Encik cakap 5 hari bulan Julai baru terima kan. Maksudnya saya kena minta dia tunda dulu sampai minggu depan baru lari. Betul tak maksud tu? Betul. Okay, saya faham. Betul cikgu. Sebab terima kasih. Sebab di pihak UPPM untuk semua sukan ini akan start pada 5 hari bulan. Kita pun buat ketetapan 5 hari bulan. Namun begitu pendaftaran akan dibuka selepas kita taklimat nanti. InsyaAllah. Okey, saya faham. Nanti saya akan hubungi dia lah. Terima kasih ya. Start larian. Sekali lagi. Larian untuk bijuran ini boleh dimulakan pada 5 Julai. 5 Julai dan penghantaran semua bukti larian dan segala aktiviti itu sehingga 23 Julai. Yang ini. Right? Ada lagi tentang bijuran? Kita nak pergi 2 lagi ni. Tak ada kalau tak ada, kalau ada nanti cikgu-cikgu boleh personal kat saya lah, tak ada masalah. Atau kepada kita punya PT daerah, no problem. Kita akan cuba layan cikgu-cikgu. Kita tengok pada skipping hook up 60 second. Alright, sama juga. Kepada pelajar Negeri Sembilan. Satu penyertaan sahaja bagi kategori masing-masing. Maksudnya tadi dia bawa 18, dia tak boleh hantar 2 penyertaan. Perlu mendaftar juga. Right, daftar ini hari boleh. Daftar ini hari boleh, tapi selepas kita taklimat. Alright, rakaman tidak boleh ada apa jua suntingan. Right, rakaman asli. Alright, rakaman perlu statik dan pegun. Sama ada nak menggunakan alat bantuan, nak pegang stand ke, atau minta adik-beradik lain ke, atau parent atau mak ayah untuk rakam, dia mesti statik. Tak boleh goyang-goyang yang terlampau sangat lah. Kalau boleh pakai stand lah. Gunalah kaedah-kaedah. Letak atas kerusi, hadang dengan batu bata ke dan sebagainya. So untuk skipping, mana tadi? Rakaman perlu dalam keadaan statik pegun di mana video diambil secara hadapan. Kita skipping, video di hadapan, kamera di hadapan, nampak
segala tubuh badan, daripada hujung rambut sampai tapak kasut. Kiraan akan bermula dengan perkataan go. So pelajar kita akan sebut go. Bila dia sebut go saja, itu dikira saat yang pertama. Untuk setup, itu tidak dikira. Contoh sekarang ni saya tengah setup nak skipping, saya setup ambil masa lebih kurang 5 saat. Saat yang ke-6 baru saya kata go. Itu baru dikira skippingnya. Saat yang pertama. Sehinggalah yang saat yang terakhir 60 second. Berapa bilangan? Sama ada pelajar tu nak sebut secara kuat ataupun tidak. Tapi kalau dia boleh sebut lagi kuat, lagi baguslah. Dan pemilihan pemenang bergantung kepada bilangan skipping lompatan terbanyak mengikut teknik jump ataupun jump bounce. Jump. Right. Terima kasih yang bagi note dekat chat. Betul itu. Right. Jump. So tegak. Pipi tegak. Right. Dan menggunakan tali. Sama juga pelajar sekolah sukan Zakbar. Mewakili daerah masing-masing. Ikut SOP. Tidak mengganggu PDPR. Kebenaran ibu bapa tiada paksaan. Dan dihantar melalui Telegram. PT daerah. Namun saya dimaklumkan ada beberapa daerah dah buat grup Telegram masing-masing dan ada saluran-saluran untuk penghantaran bagi tipping dan plank. Tahniah dan syabas. Right. So, bila kita hantar gambar, pelajar tu hantar gambar, kena letak yang ini. Maklumat ini kena letak. Dia hantar satu gambar, video dia letak maklumat ini. Right. Dan perlu dihantar video skipping ini kepada jawatan kuasa pertandingan daerah sebelum atau pada 23 Julai. Sekejap, belum habis. Alright. Skipping Kita tengok tentang skipping sekejap. Bagaimana kita nak skipping. Kalau video ni boleh dapat 5 link ni, okeylah. Right. Ni skipping Tadi kita punya pelakon ini dah sebut perkataan go. Right, kita ulang tayang. Boleh ulang tayang. Clear tentang ni. Tentang skipping ni. Alright, itu tentang skipping. So kita open permasalahan tentang skipping kalau ada yang nak diusulkan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Selamat petang Encik Muhammad Faizal. Silakan. Saya ingin bertanya, berapakah panjang skipping tu? Tali tu panjang dia ada ketetapan tak yang ditetapkan? Okey, terima kasih. Jadi agak soalan itu. Saya memandangkan pelajar-pelajar kita memang sedia ada di rumah. So kita tidak fix lah kepada ketetapan itu. Namun kita tetapkan supaya tali skipping itu panjang lah. Clear. Jadi ada ketetapan pada tali skipping. Ikut selesa lah. Ikut selamat petang cikgu. Selamat petang cikgu. Okey, saya Ranjitam dari SMK Falda Seri Sendayan. Saya nak tanya, yang jenis tali tu apa saja boleh guna ke? Yang jenis getah boleh guna ke? Seperti yang saya maklumkan tadi, kita dah memandangkan perkara itu sebab pelajar-pelajar kita memang sedia ada di rumah.
Jadi apa saja yang ada di persekitaran mereka lah, insyaAllah kita boleh terima pakai. Cuma kalau pelajar tu sebelum-belumnya janganlah gunakan tali rafia. Okey, silakan. Ada soalan lain tentang skipping? Dan sekali lagi, sila Encik Mahis. Silakan. Okey, dari segi pakaian macam mana pakaian? Okey, terima kasih. Kita dalam bidang sukan, so saya menggalakkan pelajar kita berpakaian sukan dan berkasut untuk buat semua aktiviti. Okey, berpakaian sukan, berkasut. Dan tidak menjolok mata. Ada tambahan. Oh, okey. Itu pentinglah, tidak menjolok mata tu. Bila rakaman itu mesti rakaman penuh daripada bahagian hadapan supaya kita dapat menilai sepenuhnya lah. Katakan andai kata nanti ada contoh bilangan yang sama, lompatannya, kita akan menilai pula daripada poster jam tu jam itu. Bagaimana kaedah jam tu jam yang sebenar yang dibuat. Kita akan nampak di situlah daripada poster body. Jam and down dan sebagainya lah. Halo, Assalamualaikum Cik Faizal. Silakan. Nak tanya pelajar tu akan skipping dengan dua belah kaki ataupun boleh sebelah kaki dan bergelir-gelir. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Ini tiada ketetapan. Dia bolehlah nak dua belah kaki ke, berselang-seli sebelah kaki ke. Cuma kita cuba elakkan pelajar itu cross tali. Apa istilah dia kita panggil apa? Encik Rashid apa tu? Sebab saya ada dapat satu video daripada budak Zakbar. Apabila dia buat skipping, dia orang ada 500 kali, ada banyak lah. Bila dia orang terasa boring, dia orang akan buat cross tali. Dia akan cross tali tu. Jadi kita tak nak cross tali, kita akan buat skipping terus je. Sama ada dia nak double leg atau single leg, itu terpulang lah, left or right terpulang. Tak boleh buat freestyle lah maksudnya itu. Tak boleh freestyle. Okey, waktu freestyle. Freestyle tak boleh. Betul. Terima kasih. Freestyle tak boleh. Lain-lain untuk skipping? Cikgu. Ya, teruskan. Okey, saya daripada SMK Palung 7. Okey, berkaitan dengan tali skipping tadi, cikgu ada kata berkaitan dengan posture badan pelajar. So sekiranya kalau pelajar tu dia membongkok sedikit berbanding dengan postur badan yang tegak, bagaimana pemakahan tu cikgu? Okey. Ketetapan yang pertama, kita akan tengok, yang pertama kita akan tengok pada bilangan lah 60 second. Berapa bilangan. Namun begitu, apabila terlampau ramai sangat yang 60 second bilangan yang sama, kita akan tengok pada postur pula. Poster yang tegak itu yang akan kita diterima pakai. Poster yang membongkok itu kita akan simpan tepi dulu. Jadi cikgu maklumkan kepada pelajar-pelajar cikgu, apabila kita buat skipping, kita mestilah bahasa biasa kita pakai, kita skipping tegak. Body kita mesti tegak. 180 darjah. Menjawab ke soalan tu? Okey, sekiranya kalau dia membengkok, body badan dia bengkok juga, dia akan diterima atau tak kelakuan dia tu? Melainkan kalau contoh ada punya jumlah dia sama, okey, yang posture badan yang betul tu akan diterima lah. Tetapi sekiranya jumlah dia lebih daripada jumlah yang posture badan tu baik, so macam mana? Dikira paling banyak ke? Kita akan tengok pada posture yang paling ni lah, yang paling tepat. Walaupun dia buat bilangan banyak, apabila kita tengok video itu dah run, katakan minit yang ke-20, kita nampak ada membongkok kan. Bila membongkok ni dia bukan sekali, dia akan berturut-turut dalam 2 atau 3 kali membongkok. Dia bukan sekali membongkok. Jadi automatiklah kita akan placing dia di tempat yang lain. Kita akan pilih yang betul-betul yang skipping dengan posture yang tepat. Okey, terima kasih cikgu. Okey, terima kasih. Okey, ada lagi untuk skipping? Sebelum kita pergi yang seterusnya. Tuan.
Okay, silakan. Okey, kalau daripada jam atau jam bounce ni maknanya dua kaki lah. Tak boleh maknanya tak terima satu kaki lah. Maknanya tak boleh bergilir-gilir. Yang saya faham lah jam bounce ni dua kaki sahaja. Kalau dah kira kalau bergilir-gilir kaki tu dah kira acara lain kot. Macam mana? Okey, terima kasih tuan. Terima kasih kerana ingatkan saya perkataan jam bounce ni. Okay, alright. Kita betulkan ketetapan. Yang pertama skipping tak ada freestyle. Dan skipping mesti menggunakan kedua-dua kaki. Sebelah kaki tak boleh. Sebab apa? Untuk peringkat ini sebelah kaki itu dia dah ada advantage. Jadi kita buat ketetapan sini. Minta maaf saya terlupa ada perkataan jam bounce ni. Untuk skipping, mesti melompat menggunakan kedua-dua belah kaki. Terima kasih kepada tuan yang jam bounce ni dia akan vertikal lah. Kalau yang pakai dua kaki tu bergilir-gilir kaki tu dia akan jadi membongkok. Kita boleh nak tengok lah. Kalau jam bounce ni memang dia akan vertikal lah, lurus lah badan. Okay, alright. Okay, next. Ada? Kita nak pergi yang terakhir. Okay, untuk plank. Zan, ni, kalau tersangkut. Okay. Kalau tersangkut, better rakam balik semula. Simple je. Jadi cikgu jangan risau. Prosedur dia kita ada 3 minggu. Pelajar dah rakam, katakan ini hari rakam. Dia hantar dekat cikgu. Cikgu tengok tak ngam. Cikgu kata, okey, sila buat balik semula. Awak ada membongkok. Jadi boleh rakam balik semula. Masa yang panjang, 21 hari. InsyaAllah akan dapat yang terbaik. Fazal? Ya, saya. Contohnya kalau minit ke 50 saat tu, waktu ke 50 saat tu sangkut. Sangkut. So dia masa tu lompatan dia ada dalam 40 lompatan kan. Boleh tak dia sambung dengan 41? Tak ataupun boleh. dia kena mula dari mula? Dia start balik semula lah, rakam balik semula. Oh, dia rakam semula lah. 60 saat tu panjang tu. Masih. Nak ambil rakam yang terbaik lah. Pun dah sangkut. Itulah. Practice make perfect. Tapi anda kata saya faham di peringkat sekolah rendah kan. Anda kata tak berjaya juga untuk 60 saat. So ambillah saat mana yang mereka mampu. Boleh tak kalau maksudnya dia sambung je, maksudnya yang dia tersangkut tu tak dikira lah. Dan kiraan seterusnya yang dia lepas semula tu baru disambung balik. Maksudnya dekat situ pun dia dah ada kekurangan kan sebab dia dah tersangkut. Tak boleh. Maksudnya yang tersangkut tu tak kira. Tak boleh ke? Rugilah cikgu kalau cikgu hantar video tu, suruh dah dia rakam balik semula daripada awal. Dia nak masuk je, dia nak masuk je, nak sijil aja. Dia tak nak menang. Dia nak sijil je. Cikgu hantar je lah yang sangkut tu. Yang terbaik lah, yang terbaik. Zul tak boleh masuk. Assalamualaikum Tuan Faizal, nak tanya. Ya, saya. Boleh tak kalau pelajar tu dia buat double skip? Maksudnya ada kan sekarang ada yang boleh buat double skip and then dia tukar balik kepada single skip. Macam mana tu? Double skip. Saya panggil teknikal saya lah. Cik Fendi mana Cik Fendi? Cik Fendi? Hello. Kalau nak buat double skip atau triple skip. Itu kira macam freestyle. Biasa je sebab dia jump bounce kan. Dia sekali je. Dia satu single. Dia panggil single rope. Okey, single road. Saya istilah ni kurang mahir sikit. Single skip. Kalau dia double tu dah jadi macam apa? Freestyle lah. Dia buat freestyle kan. Assalamualaikum. Kalau nak tengok dekat YouTube apa nak type untuk yang skipping yang betul ni, Reza? Nanti jangan risau. Nanti kami akan share link. Tuan-tuan boleh masuk kepada link kita. Tuan-tuan akan tengok. Bagaimana skipping dan plank yang kita sudah buat lah untuk panduan tuan-tuan. Sekejap lagi akan share. Nanti saya share. Okey, terima kasih.
Contoh jangan tengok yang dekat YouTube. YouTube tu kebanyakannya profesional. Cikgu Faizal, kalau saya. pelajar hantar tak cukup 60 second, display tak ke tak? No problem. Cukup saat. Tak kisah. Hantar juga. Saya faham lah tu. Nak sijil. Tak apa. Hantarlah penyertaan. Syarat dia satu sekolah 3 untuk setiap kategori. Peserta yang keempat itu disqualified. Okey. Ada lagi tentang skipping? Tadi ketetapan tadi skipping tadi kedua-dua belah kaki, dan single saja, bukan double, bukan triple, not freestyle. Mungkin event akan datang, saya terfikir juga mungkin kita akan ada freestyle skipping untuk the next event lah. Nampak ada macam menarik tak? Kita akan note situ, minta PT semua note untuk freestyle skipping. Seterusnya untuk plank duit plank duit 180 second. Right. Saya tunjuk yang ini dulu tuan-tuan gambar ini. Sini ada gambar. Okey. Ini plank exercise. Beginner 30 second, intermediate 60 second, advanced 90 second. Sebab apa kita tetapkan 180 second? Kemungkinan yang memang atlet punya posture akan dapat dah over dan berada dalam 90 second ni lah. Memang berada dalam advanced. So kita tengok dulu syarat-syarat sini. Sama saja syarat dia. Satu penyertaan untuk setiap kategori, 3 peserta, 6 kategori, L18, L15, L12, P18, P15, P12. Pendaftaran mengenai Google Form sebelum 18 Julai, tanpa suntingan, rakaman yang asli, kemahiran pertandingan, plank, siku asas atau basic elbow plank. Nanti sahabat saya akan terang macam mana ni. Rakaman perlu dalam keadaan statik pegun. Di mana rakaman itu diambil secara sisi sebelah dominan. Iaitu sisi, kebiasaannya sisi sebelah kanan lah. Right. Dan masa dikira pada perkataan go. So pelajar kita untuk skipping dan plank ini mesti sebut perkataan go untuk saat yang pertama. Sebab preparation 3 ke 5 saat itu kita takkan ambil. Kita takkan kira. Right. So kita akan tengok kepada masa yang panjang dan juga ketetapan posture body plank yang sebenar. Kelas Zabas seperti biasa mewakili daerah masing-masing, patuhi SOP, tidak ganggu PDPR, kebenaran ibu bapa, tiada paksaan. Right. Ini tambahan lah ni. Right. So ini dia punya ni, format dia. Seperti yang kita cakap tadi, berapa masa yang diambil, kod sekolah, ada tanda garis bawah ni, kategori, plank, nama. Dan dihantar kepada Telegram PT daerah masing-masing ataupun Telegram ataupun grup WhatsApp yang telah diwujudkan di peringkat daerah masing-masing untuk penilaian. Right, ni tentang plank. Ada tak video dia? Ada video plank ada. Mana video plank? Okey, kita tengok video plank. Okey, ini video plank Okey, ini dia panggil elbow. Okey, so pelajar kita ni dah sebut go tadi. Bila dia sebut go sahaja, kita akan kira dia punya masa. So ini keadaan elbow. Alright. So kaki ni adalah separas bahu. Maknanya bukaan kaki ni sama dengan bahu lah. Dia tak terkangkang besar. Kita akan perhatikan ke semua ini. Dia punya elbow, dia punya posture body, dia punya kaki. Kaki ni hujung kaki. Dan kita galakkanlah untuk memakai kasut. No. Untuk plank ni tak payah pakai kasut lah. Tak nampak. Tak pakai kasut. Right, itu tentang plank. Right, ada apa-apa persoalan tentang plank? Saya nak tanya, Silakan. video mesti ambil daripada sisi ke?
Ya, Untuk daripada plan duit. sisi tuan. Daripada sisi. Okey, Sebab kalau kita nak daripada tengok dia sisi, punya elbow. bagaimana nak tengok bukaan kaki belakang tu? Nampak macam tak jelas. Okey, saya ulang tayang Nak ulang tayang tu. Ya, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan. Macam mana kita menilai? Tuan-tuan tengok elbow, tuan-tuan tengok kaki. Dan kita akan dapat hampir straight lah, bukan straight lah. Hampir straight. Ini bukaan kaki. Kita nampak yang ni. Kaki depan ni. Dan kita nampak kaki belakang. Lebih kurang lah. Nanti panel penilai akan buat penelitian lah terhadap perkara ini. Okey, kita buka soalan. Okey, ada yang nak bertanya tentang plank? Tuan, saya Okey, silakan. kalau peserta plank di atas katil macam mana? Apa ni? Buat plank di atas katil. Di atas katil. Okey, untuk makluman tuan-tuan, kami menggalakkan pelajar-pelajar menggunakan lapik. Lapik ini paling common pun boleh gunakan inilah kain batik ke kain pelekat ke. Kalau atas tilam tidak dibenarkan. Untuk makluman tuan-tuan, untuk aktiviti plank atas tilam tidak dibenarkan. Ada pertanyaan tentang bukaan kaki. Bukaan kaki ni sebenarnya dia macam mana? Separas bahu, ikut bahu kita. Sebab itu kita akan dapat nanti, macam mana saya nak tunjuk. Ini bahu kita, ini kaki kita akan dapat separas. Dia macam straight lah. Alat bawah 10 tahun. Ada yang bertanya tadi, perlu ke sampai 180 second. Sebab itu kita cakap, kita akan ambil ketetapan penilaian kita masa yang terpanjang. Masa yang terpanjang dengan posture plank yang sebenar lah. 180 itu kita memang sengaja kan ada 190. Sebab tu saya tunjuk awal-awal sini. Advance pun 90 second. Jadi tak adalah saya sampai 180. Sahabat-sahabat saya dalam ni. Ada apa-apa lain soalan tentang plank? Link 1, link 2, link 3, link 4, link 5. Ada Cikgu nak tanya. Kalau tak gunakan alas sebagai lapis, okey ke? Okey cikgu, kalau dia tak guna alas, dia buat atas simen cikgu, kita takut ada akan menimbulkan kecederaan kat dia lah. Boleh-bolehnya alas lah, walaupun dengan sehelai kain batik ke kain pelekat ke. Okey, thank you. Cikgu. Ya. Cikgu. Ya, saya. Kalau dia buat plank atas exercise mat. Exercise mat, okey. Alright, exercise mat digunakanlah. Exercise mat tu ada alatan untuk ni. Okey, tiada masalah exercise mat. Terima kasih. Okey, katakan dia buat plank, tiba-tiba bergegar. Katakanlah dia dah buat plank dalam 10 saat, dia bergegar. Dia bergegar. Okey, gegar tu adalah satu gangguan.
dan boleh dibatalkan lah. Dia plank ni bila disebut go, dia kena stay sahaja. Berapa second yang dia boleh buat. Kalau kata dia dah buat dalam minit yang ke-15, tiba-tiba bergegar, dia punya ada sedikit gegaran lah, dia tak tahan kan. Kita nampak pada elbow dia, dekat dia punya shoulder, mungkin dekat dia punya punggung ada gegar-gegar tu, itu kita dah ni lah. Jadi kena pastikan lah, rakaman yang dihantar itu adalah rakaman yang terbaik lah daripada anak-anak didik kita. Selamat sejahtera. Adalah 3 wajib. Okey, itu makluman. Okey. Ejal, ada soalan. Ya, Bang. Budak Zabah, dia hantar melalui PT daerah ke ataupun melalui sekolah dia sendiri? Dengar tak? Dengar. Alright. Setakat ni PT kau pilih. Wafi. Ya. Macam mana pengurusan di peringkat MSSD kalau pilih untuk budak Zabah? Macam ketetapan kita, untuk murid Zabah yang sememangnya bersekolah di sekolah asal dia bersekolah di sekolah daerah Kuala Pilah, dia hantar kepada Kuala Pilah lah. Dan murid yang berada di negeri lain, tu pun di Kuala Pilah. Yang lain hantar ke PPD asal. Okey, terima kasih. Maksudnya di sini, untuk pelajar-pelajar Zabah, segala aktiviti ini untuk plank dengan skipping ini perlu dihantar kepada PT daerah masing-masing. Kecuali macam yang saya dapat maklum, PT Rembau ada buat saluran mereka sendiri, grouping mereka. So boleh hantar kepada grup tersebut lah. Mungkin kalau Seremban 1 ada buat grup, untuk Seremban 1 mungkin boleh hantar ke sana dan kemudian hantar kepada PT Seremban 1. Boleh Bayas? Clear? Masih kurang jelas sebab contohlah ni, contoh paling senang. Dekat rumah saya ni ada 4-5 orang budak Zabah. So dia nak buat benda-benda tersebut, dia dah siap, dia nak hantar terus ke cikgu sekolah Zabah atau ke PT daerah Kuala Pilah atau ke PT daerah Seremban 1. Oh, dia hantar ke PT daerah Seremban 1. Dia hantar ke PT daerah Seremban 1. Alright. Terima kasih. Satu sekolah 3 orang juga kan? Ya. Okey, ada pertanyaan. Adakah sekolah wajib menghantar 3 orang untuk setiap kategori dan aktiviti? Terpulang kepada kebiasaan tuan-tuan. Untuk mendapat CJ penyertaan yang banyak, hantarlah penuh. Untuk dapat sikit, hantarlah sikit. Dan soalan apa tadi? Lupa. Apa yang chat sebelum tadi? Apa soalan tadi? Chat tadi. Aku baca. Tuan saya nak tahu. Ya. Macam sekolah sukan Zabah, contohlah dia dah hantar 3 untuk plank duit ni untuk daerah Kuala Pilah. Maksudnya dia boleh hantar lagi ke untuk ke daerah-daerah yang lain? Boleh sebab budak sekolah Zabah akan mewakili daerah asal mereka. Dia bukan mewakili sekolah sukan Zabah. Untuk makluman semua Kalau budak itu asal dia Seremban 1, dia hantar ke Seremban 1. Budak itu daripada Rembau, dia hantar ke Rembau. Jadi budak Zabah ni dia pelbagai daerah lah. Itu maksudnya. Okey, maksudnya penyertaannya terbuka lah untuk Zabah. Kita tak sebut terbuka, tetapi klausul kita ialah semua pelajar Zabah akan mewakili daerah asal mereka. Daerah asal mereka. Katalah tingkatan 1, tingkatan 2, dia berpindah ke Zabah. Tingkatan 2 tu dia datang daripada daerah Porison. Jadi dia akan mewakili daerah Porison lah. Dia hantar dia punya bukti itu semua kepada PT MSSD Porison lah. Bukan ke Kuala Pilah. Cikgu. Itu memang datang daripada Kuala Pilah, sekolah Kuala Pilah. Cikgu. Jadi maksudnya di sini kalau pelajar tu daripada PD ke sekolah di Zabah, dia dah buat, dia akan mewakili Porison. Maksudnya tak ada lagi lah dia mewakili Kuala Pilah. Betul? Sebab dia kembali kepada daerah masing-masing. Dia hanya mewakili Porison saja. Dia tak boleh wakili Kuala Pilah dah.
Dia hantar bahan dia kepada Podison. Andai kata dia hantar bahan yang sama pula kepada Kopila. Kita disqualified kedua-duanya. Budak tu kita disqualified lah. Dia perlu hantar bahan dia kepada sekolah daerah asal dia. Gal, Jadi saya saya rasa maksud cikgu tadi tu, sekolah Zabah ni budak-budak dia ada pelbagai game. Contoh di Serang Satu ada bola sepak, hoki, budak-budak, tapi dia tak ada limit ke 3 orang ke ataupun dia bebas. Itu maksud dia bebas tu. Ya, itu maksud saya tadi tu. Terikat dari 3 ataupun bebas. Oh, ya tak ya juga ya. Faham. Oh, ya tak ya. Dia tak terfikir pula macam tu. Betul juga tu. Mana Zabah akan ada penyertaan lebih daripada 3 orang lah. Sekolah Zabah tak? Ya, betul. Contoh kat sini ada 5-6 orang budak Zabah hoki kat sini. Cikgu, ingat macam ni cikgu. Sekiranya ada budak-budak Zabah, ni mungkin apa sikit lah, kita share Sekiranya ada budak-budak Zabah yang mewakili. Halo. Boleh dengar ke? Cikgu boleh dengar Halo. Okey cikgu. Ni pandangan saja. Sekiranya budak-budak Zabah ni semua atlet. Jadi sekiranya ada budak-budak Zabah daerah lain yang perlukan khidmat budak-budak pelajar, contohnya Podison nak ambil budak dia, maksudnya budak itu dah mewakili Podison. Jadi Zabah mesti free lagi lah. Kosong lagi. Kopila masih kosong lagi lah. Jadi maksudnya budak yang sama tak boleh mewakili 2 daerah. Itu saja. Kalau dia dah wakil PD. Kalau dia dah wakil Rembau, tak ada lagi mewakili. Jadi seorang pelajar satu acara je lah yang dia boleh ambil. Mewakili 1 daerah saja. Ya, itu kita faham bang. Mana tadi glosa kita menyatakan bahawa satu sekolah hanya boleh 3 orang bagi satu kategori. Tidak berlaku di Zabah lah kalau macam tu. Assalamualaikum. Morning dan Zabah banyak game kan? Zabah semua game ada. Dan kita pun akan run semua game, betul? Betul. Kan? Semua game akan run kan? Jadi Zabah separatekan sajalah. Kalau untuk menentang desa ni, ambil budak olahraga dan budak menentang desa sajalah dari Zabah yang layak bertanding. Untuk bola sepak, masuk bola sepak punya. Tak payahlah masuk olahraga dan menentang desa. Jadi tak ada isu. Tak ada isu kata banyak ramai pelajar Zabah untuk menyertai. Itu pandangan. Belum habis bagi pandangan dah ada jawapan tak setuju. Kita buka kita buka lah. Isu juga Zabah ni. Jadi Zabah nanti akan kalau tadi yang idea satu tadi, Zabah tadi akan terbatal lah dia punya klausa yang ini. Setiap sekolah hanya menghantar maksimum 3 peserta. Itu satu, idea yang satu. Idea yang kedua daripada Cik Rashid tadi, untuk sekolah sukan Zabah bagi acara merentas desa, kita buka kepada budak olahraga dan merentas desa sahaja. Budak bola sepak, budak takraw, biarlah dia pergi kepada sukan bola sepak, sukan takraw. Itu idea yang kedua. Atau idea lain. Ada ke cikgu Zabah kat sini? Saya tak tengok. Ada wakil Zabah Tak ada Itu macam mana Encik Faizal? Tak setuju. Apa tak setuju? Hari ni pun meeting olahraga. Meeting olahraga. Okey, Cik Faizal. Sekiranya budak-budak Zabah tu dah ditarik ke Podison atau ke Rembau atau ke daerah asal dia, maksudnya dia bukan lagi mewakili Zabah. Maksudnya dia mewakili daerah asal dia. Jadi maksudnya buntunglah sekolah asal tu jangan hantar budak ke Zabah. Okay? Jadi maksud tak ada isu dia buat ramai budak Zabah, tak apalah, kita compete lah dengan dia. Kan? Jadi kalaulah katakan, jadi PT kalau nak gunakan khidmat daripada budak Zabah, kena bincanglah dulu dengan dia punya jurulatih. Cakap saya nak pakai budak-budak ni, Zabah nak pakai ke tidak? Kalau Zabah kata, saya tak pakai, saya ada dah wakil lain. Kau pakailah. Jadi maksudnya dia mewakili daerah asal dia. Jadi tak apalah kalau ada banyak budak-budak Zabah apa tu tak ada masalah lah. Maksudnya ini mungkin advantage lah kepada sekolah daerah-daerah yang ada pelajar di Zabah. Okay. Alright.
Okay, terima kasih Tuan Zizi. Okay, jadi itulah tadi pandangan yang pertama, kedua, yang ketiga. Kita nampak juga sebab sekolah sukan negeri pun ada dia punya matlamat dia. Jadi kita putuskan di sini seperti yang kita buat tetapan awal tadi, pelajar-pelajar Zapa akan mewakili daerah masing-masing. Daerah mereka, dari mana mereka datang. Namun begitu penyertaan daripada sekolah Zapa juga terbuka juga lah. Pada klosa yang kedua tadi, iaitu klosa yang pertama. Tiga peserta bagi setiap sekolah. Ini macam 3 peserta bagi setiap sekolah ni, dia pergi kepada daerah Kuala Pilah je lah. Boleh faham maksud saya? So PT Kuala Pilah ambil alert ini untuk peserta-peserta daripada Zaba yang akan mewakili menghantar borang ke PT Kuala Pilah lah. Mewakili sekolah ni. 3 orang sahaja. Yang lain dia akan pergi kepada daerah-daerah asal. Tak ada masalah. Okey? Clear isu tu? Encik Faizal. Ya, saya. Okey. Berkenaan dengan apa sekolah Zaba tadi, atlet Zaba tadi. Ni cadangan saja. Minta atlet itu, contoh Encik Faizal ni atlet daripada Jempol, tapi kat Zaba ni. So, Faizal akan mewakili sekolah asal dia kat Jempol. Kalau dulu dia dari SMK Dato' Mansur, Faizal akan wakili Dato' Mansur. Baru adil saya rasa. Begitu tak boleh cikgu. Masih kita tetapkan 3 penyertaan daripada satu sekolah. Mana pendapat Sebi? Apa kata yang lain? Ada idea baru? Kalau macam tu Faizal, kalau macam tu telah menidakkan penglibatan pelajar yang ada di sekolah asal tu. Dan tak dapat pula budak sekolah yang asal tu nak tanding. Dah kalau budak Sabah dia semua ambil. Saya pun terfikir begitu sebab katakanlah budak tu dah 3 tahun di Sabah kan. Tiba-tiba dia nak pergi wakil SMK KLIA kan. Jadi dia dah menutup ruang dan peluang kepada rakan mereka di KLIA yang sebelum ini. Dan lagipun dah 3 tahun dia meninggalkan KLIA tu kan. Jadi nampak tak berapa best lah. Okey, Faizal. Alah, ya. Wakil cadangan. Okey. Kalau macam tu, kita letak je lah Zaba Jempol, Zaba Kuala Pilah, Zaba PD. 3 orang je. Zaba Jempol 3, Zaba Kuala Pilah 3, Zaba PD 3. Macam tu. Kan, Cik Faizal. Ya. Minta maaf mencelah. Okey. So tujuan kita jalankan secara virtual, secara online ni semua, kita nak bentuk satu tim yang hebat untuk mewakili Negeri Sembilan, betul? Ya, betul. Okey, apa salahnya? Kita tak akan timbul sebarang persoalan apa-apa. Biarlah Zaba tu dia wujud sebagai satu tim sendiri. Okey, kita biar Zaba tu dia tak akan mewakili Kuala Pilah ke, budak Zaba tak akan pindah, tak akan mewakili balik sekolah asal dia ke, daerah asal ke. Zaba stand alone. Okey. Boleh ke kita buat macam tu? Ni cadangan saya. Terima kasih atas persoalan itu. Untuk maklumat tuan-tuan, cadangan saya Encik Faizal. Encik Faizal? Ya, silakan. Contohnya kalau kita tengok EPL lah kan, ada tim kelab dengan tim negara. Kita bagi keutamaan kepada satu. Jadi kalau Zaba, kita bagi dia keutamaan kepada sekolah. Kalau tak ada daerah ambil dia wakil sekolah. Tapi kalau ada daerah cuba ambil dia utama dia sekolah. Tapi kalau sekolah tak nak pakai dia, daerah pakai dia. Satu. Keutamaan tambah klosa dekat konsep tu boleh mewakili daerah tapi keutamaan kepada sekolah. Macam tu. Sebab Zaba dia banyak atlet kan, tak semua je nak pakai.
Terima kasih atas pandangan. Untuk makluman semua, ketetapan yang bermula pada 2020 bahawa semua pelajar-pelajar sekolah sukan Zabah apabila di peringkat daerah akan mewakili daerah masing-masing dalam sukan-sukan mereka. Itu yang diguna pakai sehingga ke saat ini lah. Right. Tak apa tuan. Tak apa. Kita tak payah pening-pening sangat pasal Zabah ni. Jadi ketetapan dia macam itu. Kita cuba buat ketetapan itu sebab ketetapan ini adalah ketetapan daripada UPBM yang diguna pakai untuk semua sukan. Di mana pelajar-pelajar sekolah Zabah akan mewakili daerah akan mewakili daerah masing-masing, maksudnya dia hantar penyertaan kepada PT daerah masing-masing lah. Atau kalau ada sebarang penambahbaikan, saya akan maklumkan melalui PT daerah masing-masing lah. Saya akan cuba merujuk juga kepada pegawai PBM selepas ini tentang isu ini, situasi ini. Tapi kita fix lagi kepada apa yang telah kita nyatakan dalam peraturan dan syarat-syarat untuk meretas desa lah. Meretas desa saja, jangan kaitkan dengan sukan-sukan lain. Okey. Azal. Boleh tuan-tuan Saya nak tanya sikit boleh? Boleh. Bukan ke Zabah ni, sekolah sukan Zabah ikut ketetapan, dia hanya bertanding ke peringkat negeri, dia tak bertanding peringkat daerah, setahu saya lah. Maknanya peringkat daerah tu adalah daerah masing-masing, sekolah yang masing-masing ini. Tetapi bila wakil mana daerah masing-masing ke negeri nanti, dia akan dengan sendirinya Zabah akan terus ke negeri. Betul ke salah cakap saya ni? Seperti yang kita tetapkan itu. Betul ke salah? Setahu saya lah. Abang Yas respon. Okey, itu 3 tahun lepas. Itu cerita 3 tahun lepas. 2 tahun ke belakang ni jabatan telah menetapkan pelajar-pelajar Zabah balik ke daerah asal masing-masing dan boleh bertanding di peringkat daerah mereka untuk melayakkan mereka bertanding ke peringkat negeri pula. Okey? Kalau macam tu betul lah tu. Betul lah. Terima kasih Abang Yas. Begitulah isu dia. Budak-budak Zabah pun kena melalui peringkat daerah dulu baru boleh bertanding di peringkat negeri untuk bagi peluang yang sama rata lah. Tak apa, saya akan cuba slot talk dengan pegawai BBM tentang isu ini. Namun macam itulah saya cakap tadi, ketetapan kita masih pada prasyarat yang telah kita buat sehingga saat ini. Jika ada sebarang perubahan, kita akan maklumkan isu tentang pelajar Zabah ini kepada tuan-tuan melalui PT daerah masing-masing. Boleh Boleh tuan-tuan? Alright, kita teruskan. Kita teruskan sedikit lagi. Ini SOP. Saya harap tuan-tuan dapat terima pakai SOP tentang COVID-19. Macam mana keadaan pun SOP itu perlu dipatuhi. SOP akan kemungkinan besar akan berubah daripada masa ke semasa mengikut pada keadaan kes COVID harian dan juga penetapan kerajaan. Jadi andai kata ada gangguan, right? So minta kita kerana masa kita ada 3 minggu, lebih kurang 21 hari. 21 hari untuk kita selesaikan, untuk anak murid tuan-tuan untuk selesaikan aktiviti ini. Dan jangan anggap ini terlampau membebankan atau dan sebagainya lah sehingga kita melanggar SOP COVID-19 yang ditetapkan oleh kerajaan hari ini. Ini SOP yang masih kita buat mula-mula tu lah. Di PKP 1 ni. Di PKP 3 dah lain sikit tapi kita pakai sama. Alright. Ini semua ada untuk makluman tuan-tuan, kita dah berada di sini. Right. 5 hari bulan nanti kejohanan. Untuk makluman semua 5 hari bulan adalah kejohanan. So maksudnya semua aktiviti tu bermula 5 hari bulan. Nak rakam Strava 5 hari bulan. Nak rakam plank atau skipping hari ni pun boleh, tapi hantar bermula 5 hari bulan. Right. So kita akan buat penilaian pada 26 hingga 30. Dan seterusnya kejohanan MSSNS 2 hingga 6 Ogos. Penilaian ke MSSNS. Right. So minta
Dr. Fakri hantar balik link kehadiran. Tuan-tuan diminta hantar link, mengisi link kehadiran ya tuan-tuan. Sebab insyaAllah saya akan bantu tuan-tuan untuk mendapatkan mata untuk SPLG melalui DPBM. Kita dah hampir habis. Okay, ada sedikit saja lagi sebelum saya tamatkan. Okay, right. Kita pergi ke ni. Okay tuan-tuan, okay, kita ada sikit goodies. Okay, minum. Okay, minum. Minum dulu. Okay, alright tuan-tuan. Okay, untuk makluman tuan-tuan, ini channel rasmi YouTube untuk Merentas Desa Negeri Sembilan. Okay, tuan-tuan boleh type, okay, Merentas Desa Negeri Sembilan. Okay, dan boleh subscribe. Boleh tekan loceng untuk apa-apa aktiviti. Okay, dan kita akan, kalau tuan-tuan tengok, okay, ini yang tahun lepas punya, boleh cek selepas ini. Okay, tahun lepas yang mana kita buat secara online itu. Okay. Selain daripada itu, okay, kita ada juga Facebook rasmi kita, okay, Merentas Desa, okay, Jarak Negeri Sembilan. Okay, right. So, ada juga bahan-bahan yang kita hantar lah. Okay, right. Kita hantar sebagai kita punya ni lah. Okay, apa-apa saja maklumat semua kita akan hantar kepada channel-channel ini. Tuan-tuan boleh dapatkan maklumat-maklumat dari channel ini. Okay. Right. So, sebelum kita berakhir, okay, ada apa-apa persoalan daripada tuan-tuan sebelum kita tutup majlis kita pada petang ini. Sebelum saya terlupa, okay, kita akan blast kepada tuan-tuan melalui PT daerah, okay, link-link yang kita akan gunakan untuk kemudahan tuan-tuan lah, supaya tuan-tuan mudah nak klik dan mudah nak share. Okay. InsyaAllah, menjelang 5 hari bulan, kita akan share semua link dengan tuan-tuan secara maya lah, supaya memudahkan tuan-tuan. Okay, saya open untuk soalan untuk kesekian kalinya sebelum kita berakhir. Ada soalan tuan-tuan? Okay, daripada PT-PT daerah, ada apa-apa yang nak disampaikan atau nak disampaikan dalam grup masing-masing? Cik, Cik. Ya, silakan. Saya baru masuk Google Meeting ini sebab ada masalah lain. Boleh tahu tak pertandingan apa? Merentas Desa. Cikgu dari daerah mana cikgu? Dari Ladang Region. Daerah mana? Minta maaf. Ladang Region, Tampin. Kemencing. Tampin. Okey. Sebab kita dah nak closing, minta maaf. Okay, saya minta cikgu berhubung dengan PT daerah Tampin. Okey, terima kasih. Kita akan tarikh itu bila 5 hari bulan berapa? Bulan? 5 hingga 23. 5 hingga 23. Rakaman ada nanti. Okey. 5 hingga 23. Rakaman kita akan hantar dalam kita punya channel. Cikgu boleh tengok ataupun berhubung terus dengan PT Tampin. Okey, thank you. Okey, dah maaf cikgu Alright. Okay, so ada lain-lain pertanyaan tuan-tuan dan puan-puan? Okay, dengan KR5. Kalau tak ada, okay, saya mohon, okay, tuan-tuan dan puan-puan, kita on video sekejap, okay, sebagai kita punya kenang-kenangan. Okay, minta semua PT-PT yang berada dekat link 1, link 2, link 3, link 4, link 5 untuk ambil gambar. Dah keluar dah Rashid. Okay. Jadi dalam kiraan 10 boleh on video masing-masing. Saya nak siapa off yang boleh on presentation je. Presentation. Okey. PT ambil gambar PT. Saya tak sempat ambil gambar. Saya minta PT ambil gambar. Okay, sebelum tu minta maaf kerana mengambil masa tuan-tuan dan puan-puan. Thank you Jempol. Peringatan terakhir, jangan lupa buat laporan PDPR hari ini hari Jumaat. Terima kasih banyak. Larry ada Larry. Then on the way to Afrika ada jamuan. Ada anak. Kodak pun boleh. Pasti dah pakai vaksin. Senjata dah ambil PDPR ni. Ni senjata. Okey dah. Abang-abang pergi. Ambil gambar. Jangan lupa jangan lupa.
Terima kasih. Okay, terima kasih. Terima kasih semua. Maaf jika ada kekurangan, ada kesilapan kata. Itu Terima kasih, Piti. Tanya. Okay. Alright. Terima kasih semua. Hai, kau mana Jai? Durian ada Jai? Dan tak jual durian lagi ni. Dan jual karipap sekarang. Ya kau? Weh, COD you deh, COD. Mana dia ni apa? Apa dia buat dalam kereta ni, Acai ni? Tak karipap, dan jual karipap kan. Mana tu? Oh, stadium. Ya, mana durian ya? Mana hantar durian? Ada yang duduk dalam kereta, dalam kereta. Ada delivery tak? Acai, ada delivery tak? Abang Mel lah sini dulu. Datang abang. InsyaAllah. Lopez Parui dia singgah. Pun Lopez lah. Lopez lah. Bro Faizal dah habis? Dah habis ke? Dah habis. Dah habis. Saya tengah sembang dengan rakan-rakan. Terima kasih semua. Okey, terima kasih daerah Lembau, daerah Pilar, semua daerah. Thank you Jelebo. Okey, boleh live. Terima kasih. Okey. Terima kasih. Kita on. Kita end. Okey, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Terima kasih. Hati-hati. Jaga diri, jaga keluarga. Okey, Syed Fakri. Alright. Hello. Vanakkam. Itu தெரியுமா நான் 2 வருஷமா இருக்கேன். Cikgu, belum balik kah cikgu? PT நான் தானே. ஆக்சுவலா நான் என்ன பண்ணிட்டேன், அப்ப ஸ்கூல் பொங்கலோட கேட்டாங்க. அப்ப நான்